محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. InsyaAllah pada malam ini pertemuan keempat daurah ilmiah dua matan yang berkait dengan sirah dan juga Al-Hadiyun Nabawi di bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi taufik untuk kita mengambil ilmu daripada pengarang yang cukup berwibawa dalam ilmu sirahnya, iaitulah Al-Hafidh Ibnu Katsir Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi, dan dalam ilmu Al-Hadiyun Nabawi di bulan Ramadan daripada Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi kita mulakan dengan pengajian sirah kita daripada kitab Mukhtasaril Fusul fi Siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam, surah ke-13, Khurujun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Taif. Keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Taif. Faqa mauta Khadijah radhiyallahu anha wa mauta Abi Talib wa kana bainahuma salasatu ayyam fashtadda al-bala'u ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min sufaha'i qaumihi wa aqdamu. Apabila terbukanya sahlah pekeliling jahat Quraisy yang mendera keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Bani Muttalib dan juga Bani Hashim, maka luar daripada muqata'ah ataupun sekatan sosial dan juga sekatan ekonomi kepada keluarga Nabi SAW ini, yang paling terderanya iaitulah orang-orang tua, kaum wanita dan juga kanak-kanak. Maka dengan sebab deraan tempoh yang lama ini, antara perkara yang menyedihkan yang menjadikan tahun itu sebagai Amul Huzni, tahun sedih Nabi SAW, wafaqa mauta Khadijah radhiyallahu anha wa mauta Abi Talib. Berbetulan dengan kematian Khadijah dan juga kematian Abu Talib, dua pertahanan terakhir Nabi SAW. Wa kana bainahuma salasatu ayyam. Katanya di antara mati Khadijah dan kematian Abu Talib ialah 3 hari sahaja. Fashtaddal bala'u ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka makin teruklah ujian menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam min sufaha'i qaumih, yang datang daripada pembodoh-pembodoh kaumnya, wa aqdamu alaih, dan mereka mula berani menyerang Nabi SAW sehinggalah kepada
tubuh badan ataupun fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Taif. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil keputusan untuk keluar daripada Mekah menuju ke Taif. Taif ialah bandar yang paling hampir dengan Mekah, lebih kurang 100 km ke timur. Dikayu'u, harapannya supaya mereka lah yang melindungi Nabi SAW setelah Quraisy tidak dapat melindungi Nabi SAW, maka di sana diharapkan Thaqif yang boleh melindungi Nabi SAW, wa yang suruhu ala qaumih, memenangkan Nabi, mengalahkan kaumnya, wa yamna'uhu minhum, dan memelihara, menjaga, menahan Nabi SAW daripada kejahatan mereka, kejahatan kaumnya sendiri maksudnya. Wa da'ahum ila Allah azza wa jalla. Maka perkara pertamanya Nabi ajak mereka kepada Allah. Falam yujibuhu ila syai'in minalladhi talab. Tetapi sebaliknya, mereka tidak menyambut sedikit pun daripada apa yang dituntut Nabi SAW. Wa azuhu azan azima. Sebaliknya, mereka menyakitkan Nabi SAW kesakitan yang besar. Lam yanal minhu qaumuhu aksara mimma nalu minhu. Perkara yang dia sendiri pun belum merasai daripada kaumnya sendiri. Maknanya lebih teruk daripada Quraisy lagi. Faraja'a anhum, maka pulang sekali lagi Nabi SAW, lari daripada mereka. Wadakhala Makkata fi jiwaril Mut'imi ibni Adi ibni Naufal ibni Abdul Manaf. Pulang ke Mekah dengan lindungan Mut'im bin Adi. Kebetulannya jahiliah ada satu undang-undang. Walaupun undang-undang ini sebenarnya tidak betul, dibatalkan Islam akhirnya. Iaitulah undang-undang dipanggil jiwar ataupun himayah, lindungan. Seorang penghulu, seorang kaya, seorang pembesar berhak untuk menaungi orang-orang yang bersalah. Maka orang yang bersalah tidak boleh dihukum jika dia dinaungi oleh seseorang pembesar. Itu telah dibatalkan. La hima illa himallah, wa la jiwar illa jiwar Allah. Ataupun lebih kurang macam itulah. Tiada lindungan kecuali lindungan Allah dan Rasulnya. Tiada naungan melainkan naungan Allah dan Rasulnya. Tapi Nabi SAW mengambil kesempatan daripada undang-undang yang tidak betul ini, kerana kepentingan agama. Sebab itulah penulis berkenaan dengan fiqh sirah, terutamanya al-fiqhul harakah ataupun al-fiqh siasi, al-fiqh al-haraki, dalam perjuangan Islam, banyak mengambil daripada pelajaran sirah dalam merentasi dakwah moden, seperti mengambil kesempatan daripada undang-undang yang walaupun zahirnya tidaklah diizinkan syarak, tapi kadang-kadang untuk kepentingan dakwah, kepentingan Islam, dibolehkan. Maka Nabi SAW mencari seorang yang boleh melindunginya. Al-Mut'im bin Adi. Ini kali kedua dah kita bertemu dengan nama ini. Iaitulah salah seorang di antara asyraf Makkah yang bersetuju supaya sahifah ataupun pekili Mekah untuk mengepung keluarga Nabi SAW dibatalkan. Namanya Mut'im bin Adi.
Mut'im bin Adi seorang musyrik, mati pun mati syirik, ya. Tetapi dia seorang yang dihormati oleh Nabi SAW. Sehingga ketika anaknya ditawan dalam peperangan Badar, Nabi SAW memuliakan anaknya, sehingga dia pernah berkata, jika sekiranya bapamu masih hidup dan dia datang untuk membebaskan tawanan Quraisy dalam peperangan Badar ini, aku akan layan tuntutannya. Wa ja'ala yad'u ila Allah fa aslama Tufail bin Amr ad-Dawsi. Jadi daripada kesempatan naungan yang diberi oleh Mut'im bin Adi ini, Nabi boleh masuk Mekah. Tanpa naungannya, Nabi adalah seorang penjenayah yang tidak dibenarkan masuk Mekah. Maka Nabi berdakwah. Ini satu fakta yang menarik. Ini hadis yang sahih datang. Ini untung kita mengaji daripada Ibnu Katsir. Dia mengesahkan bahawa satu peristiwa besar yang mengembirakan Nabi SAW di mereka ini, iaitulah Islamnya satu kabilah melalui seorang penghulu namanya At-Tufail bin Amr ad-Dawsi. Siapa kita agak dia ni, ya? Ad-Dawsi. Ad-Dawsi yang paling masyhur daripada kabilah Daus ialah Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi, iaitulah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia inilah sebenarnya yang bawa Islam ke perkampungan Abu Hurairah, perkampungan Daus. Perkampungan Daus hari ini lebih kurang ke selatan Taif lagi, ke selatan Taif. Hari ini dikenali sebagai Bahah. Bahah. Dulunya Yaman dikira. Jeddah, Taif ini dulunya Yaman. Hari ini dah masuk Saudi. Dulu ada satu kabilah di sana yang kuat juga, ada pertahanannya, ada pegunungannya, namanya Daus. At-Tufail ini sebenarnya satu nama penting dalam sirah awal Nabi SAW. Cuma orang Melayu kita tidak terdedah. Sebenarnya dialah kalau ikutnya datang idea hijrah. Nabi tidak pernah berfikir lagi soal hijrah daripada Mekah. Tetapi dialah yang pernah datang menjemput Nabi SAW untuk berhijrah. Kebetulan hadis itu diriwayatkan oleh seorang Ansar. Dia kata nasib baiklah Nabi tak terima cadangan At-Tufail. Jika sekiranya Nabi menerima, maka hilanglah kelebihan Madinah ataupun kelebihan Aus dan Khazraj sebagai Ansar. Dia ni Islam awal. Islam ketika Nabi kita pulang daripada Taif. At-Tufail dalam sirahnya dia mati dalam peperangan Al-Yamamah ketika bersama dengan pasukan Abu Bakar radhiyallahu anhu memerangi Musailamatul Kazzab. Bahkan dia boleh dikatakan seorang sahabat dan seorang wali yang punya karamahnya tersendiri. Dia yang memegang bendera Daus dalam peperangan Yamamah dalam pasukan Abu Bakar, dan dia telah mendapat isyarat mimpi bahawa dia akan mati dalam peperangan itu, dan betul-betul berlaku. Bahkan mimpi dia itu sebut dia akan mati, kemudian tempoh yang sekejap lagi anak dia pula mati. Dan betul-betul berlaku. Kalau silapnya anak dia mati dalam peperangan Yarmouk selepasnya, zaman Umar bin Khattab. Wa ja'ala yad'u ila Allah fa aslamat Tufail bin Amr ad-Dawsi. Jadi yang Islam dalam kepulangan Nabi ini iaitulah At-Tufail. At-Tufail dia kebetulannya seorang yang cerdik,
seorang penyair, bahkan hakim kepada syuara. Apabila dia masuk Mekah, pembesar-pembesar Mekah kebetulan ketika itu kawal sempadan-sempadan Mekah. Siapa yang masuk Mekah diperingatkan. Di Mekah ada satu virus ketika itulah, iaitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dianggap menyusahkan orang yang mengunjungi Mekah. Dia kata, boleh masuk Mekah, boleh buat apa saja, tawaf boleh, sa'i boleh, apa sahaja boleh, tapi jangan jumpa seorang yang namanya Muhammad. Kerana dia ada sihir dan dia ada macam-macam. Gila dan sebagainya. At-Tufail dia kata, boleh bagi ingatan ini kepada orang lain lah, tapi tidak kepada aku. Aku orang cerdik, dia kata. Jadi, ingatan Quraisy itu makin mendatangkan keinginan kepadanya untuk bertemu Nabi SAW. Lalu betul-betul dia bertemu Nabi SAW sehingga sampai ke rumah Nabi. Nabi baca Quran kepadanya dan dia terus masuk Islam. Dan dia berjanji kepada Nabi SAW untuk berdakwah kepada kaumnya. Cuma dia kata, kampung aku ni kampung sungguh lah. Dia percaya dengan benda pelik-pelik. Jenis sihir, jenis nujung, dia percaya. Jadi dia kata, beri kepada aku satu petanda yang membolehkan kaumku percaya kepada aku. Lalu Nabi berdoa, lalu mukanya bercahaya. Muka dia keluar cahaya. Dia pula takut. Dia kata, susah hati juga ni. Kalau muka bercahaya, takut kaum aku akan kata ini satu jenis penyakit ataupun bala. Lalu dia minta dipindahkan. Lalu dipindahkan ke tongkatnya. Lalu dia berdakwah. Di peringkat awalnya kaumnya degil. Sehingga dia datang berjumpa Nabi SAW. Dia kata, wahai Rasulullah, Udu Allah ala Daus. Wahai Rasulullah, tolong berdoa melaknat Daus kerana mereka degil. Tapi sebaliknya, Nabi SAW berdoa, Allahumma hdi Dausa. Ya Allah, hidayatkan Daus. Ini acap kali berulang sikap Nabi SAW kepada orang yang datang kepadanya, minta supaya dilaknat kaumnya. Sebaliknya Nabi berdoa hidayat kepada mereka. Tiba-tiba dia pulang, betul-betul kaumnya mendapat hidayat. Dan Nabi SAW perintahkan mereka supaya kekal di perkampungan mereka. Ini siasah polisi Nabi SAW ketika itu. Mana-mana kabilah yang masuk Islam di kalangan luar Quraisy, luar Mekah, maka duduklah di perkampungan mereka sehinggalah datang urusan, iaitulah hijrah. Sebagaimana Abu Dzar Al-Ghifari daripada kabilah Ghifar dan kabilah-kabilah lain yang ada sebenarnya masuk Islam sebelum daripada hijrah lagi, tetapi mereka tidak dibenarkan datang ke Mekah, menunggu sehinggalah saat yang benar-benar Nabi memberi izin kepada mereka untuk datang berjiran dan bersama Nabi SAW. Kabilah Daus ini kita boleh baca rapat, orang kata, daripada sirah Abu Hurairah sendiri. Abu Hurairah, dia bersama dengan At-Tufail bin Amar, ketua kabilahnya, datang bertemu Nabi SAW ketika Nabi telah siap menang dalam perang Khaybar. Ada peristiwa panjang, kisah. Mereka datang ketika Nabi SAW sedang mengagih-agihkan ghanimah kekayaan Yahudi di peperangan Khaybar. Sehingga mereka menjadi kemarahan kepada tentera-tentera Khaybar, Jaishu Khaybar. Kerana mereka juga nak bahagian mereka, sedangkan mereka tidak berperang. Tetapi Nabi SAW memberi kepada mereka kerana mereka saksi kepada agihan. Abu Hurairah bersama dengan At-Tufail ketika itu. Tengok dalam peristiwa ini, dia kata, wada'al lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yaj'alallahu lahu ayatan. Dia minta kepada Nabi supaya Allah jadikan kepadanya satu tanda, satu mukjizat.
Faja'alallahu fi wajhi nura. Lalu wajah At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi ini bercahaya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, akhsha an yaqulu muslah. Dia kata, wahai Rasulullah, aku takut mereka akan kata ini muslah. Apa dia muslah? Ukubah, tankil, ya. Bawah tu ada hukuman. Fada'a lahu. Lalu Nabi berdoa baik kepadanya. Fasara nuru fi sautih. Akhirnya cahaya ini ada di tongkat. Fahuwal ma'rufu bi zinnur. Dia ini dikenali sebagai zinnur, seorang yang punya cahaya. Wada'a Tufailu qaumahu ila Allah. Dia berdakwah kaumnya kepada Allah. Fa aslama ba'duhum. Sebahagian mereka masuk Islam. Bahkan mulialah Daus ini. Di antara perkampungan luar Mekah yang ada komuniti Islam. Fa'aqama fi bilad. Tapi dia bermukim di kampung ni. Dengan perintah Nabi SAW tidak mengizinkan mereka datang ke Mekah kerana Mekah tidak selamat. Mekah belum Darul Islam, bahkan belum Darul Aman. Masih lagi Darul Syirk, bahkan Darul Khauf, negeri takut. Falamma fatahallahu ala rasulihi Khaybar qadima bihim fi nahwin min samanina baita. Apabila berlaku pembukaan kota Khaybar, dia datang bersama dengan 80 keluarga. Dia datang. Bahkan ada peristiwa-peristiwa menarik sebenarnya daripada kabilah Daus ini. Satu peristiwa yang pelik sangat antaranya iaitulah seorang di kalangan mereka apabila datang, mereka datang daripada tempat cuaca menarik. Macam Taif juga bahar. Ada hawa-hawa Taif, sejuk mereka, hijau mereka. Datang ke Madinah, ke Kontan dan kawasan Rabak, dan mereka demam. Demam. Ada seorang tu, oleh kerana terkena wabak Madinah sehingga demam teruk, sehingga dia bunuh diri. Tapi yang peliknya, Allah mengampunkan. Ini pelik. Antara yang pelik berlaku iaitulah dia bunuh diri, tapi Tuhan ampun mereka. Ini kelebihan. Sama ada dikhususkan kepada mereka ataupun macam mana. Ada perbincangan di kalangan ulama, ada di kalangan orang yang bunuh diri yang pada zahirnya mati su'ul khatimah, tetapi untuk seorang daripada kabilah Daus ini berlaku kepadanya sebaliknya Tuhan ampun dosanya dan memasukkannya ke dalam syurga. Kemudian peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, wa da'watul qaba'il. Isra Mi'raj dan juga mengajak kabilah-kabilah. Ini dua peristiwa yang berseiringan. Tidak patut diasingkan sebenarnya. Kita biasa cerita bab Isra Mi'raj, tapi lupa kepada apa yang berlaku lepas Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj ini, sanurihim ayatina fil afaq linuriyahu min ayatina. Tuhan tunjukkan kepada Nabi tanda-tanda kebesaran yang menyebabkan Nabi SAW berjiwa besar. Berjiwa besar seperti dia seorang ketua kabilah juga, sedangkan dia hanya keseorangan. Ulang daripada Isra dan Mi'raj, Nabi da'watul qabail, dipanggil arbun Nabi SAW nafsahu alal qabail. Sebagaimana tajuk dalam Sirah Ibn Hisham ataupun Sirah Ibn Ishaq, Nabi menawarkan dirinya kepada kabilah sebagai ketua. Ini jiwa besar kerana Nabi telah melihat siapakah dia, siapakah diri Nabi SAW sebagai Sayyidul Awwalin, Sayyidul Akhirin, sebagai Imamul Masyriqain, Imamul Maghribain, Imam penduduk langit, Imam penduduk bumi. Maka Nabi pulang daripada Isra dan Mi'raj dengan jiwa besarnya berdakwah
bertemu dengan kabilah-kabilah yang datang ke Mekah di musim haji dan menawarkan dirinya sebagai ketua, membawa pulang Nabi SAW sebagai ketua, memberi pertolongan kepada Nabi SAW sebagaimana diberi pertolongan kepada keluarga sendiri dan harta benda sendiri, dan Nabi janjikan kepada mereka syurga. Ini apa panggil peristiwa Da'watul Qaba'il. Wa usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi jasadihi ala sahih min qaulai sahabati wal ulama. Jadi Isra' Mi'raj ini berlaku dengan jasad. Dan ini yang betul sebenarnya. Sahih lawannya dhaif ataupun lawannya saqim, pendapat lemah lah. Yang kata Nabi hanya berisra' ataupun bermi'raj dengan ruhnya sahaja. Bukti yang paling jelas ialah ayat Tuhan. Subhanalladzi asra bi'abdih. Maha suci Tuhan yang memperjalankan hambanya. Abdihi, abdihi ini ialah jasadan wa ruha, jasad dan ruh sekali. Minal masjidil harami ila baitil maqdis, rakiban al-buraqa fi suhbati Jibril alaihi salam. Naik buraq dengan ditemani Jibril. Fanazala samma. Baca summa tu fanazala samma ay hunalika. Lalu Nabi singgah di sana, iaitulah di Baitul Maqdis. Wa amma bil anbiya'i bi Baitul Maqdis. Di sana dia mengimamkan nabi-nabi. Nabi-nabi dengan ruh mereka di Baitul Maqdis, fa shalla bihim. Nabi sembahyang bersama dengan mereka, mengimamkan mereka. Thumma urija bihi tilkal lailata min hunaka ila as-sama'id dunya. Daripada Baitul Maqdis, Nabi dinaik urij. Urij maknanya dinaikkan secara bertangga, bertingkat-tingkat. Tingkat-tingkat langit. Summa allati taliha. Bermula daripada as-sama'id dunya, langit rendah. Kemudian langit lebih tinggi. Summa salisah, summa rabi'ah, summa al-khamisah. Summa allati taliha, summa sabi'ah. Wara'al anbiya'a fis samawati ala manazilihim. Jadi di setiap tingkat-tingkat itu Nabi dipertemukan dengan nabi-nabi yang lain. Summa urija bihi ila sidratil muntaha. Kemudian naik lagi melebihi nabi-nabi yang lain sehinggalah ke sidrah. Sidrah maknanya pohon bidara. Al-muntaha yang menjadi puncak, jadi namanya sidrah, pohon bidara. Pohon bidara kebetulannya bukanlah satu pohon yang asing kepada orang padang pasir itu utamanya. Mereka yang berjalan di padang pasir banyak pohon, tapi kalau ada pohon sidrah maka bertuahlah mereka. Itu pohon paling rendang di padang pasir, dia tahan, kuat, boleh hidup di padang pasir. Kali ini ke langit, Nabi bertemu dengan sidrah. Tapi sidrah ini istimewa, muntaha, mana kemuncak kepada alam, dunia dan langit semua sekali. Wara'a indaha Jibril ala surati allati khalaqaha Allahu 'alaiha. Di sana dia melihat Jibril di atas gambaran yang Tuhan cipta di atasnya. Ini Quran, dan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Wa faradallahu alaihi salawati tilkal lailah. Dan Tuhan fardukan kepadanya sembahyang-sembahyang pada malam itu. Ini ringkasnya dalam satu penganggaran. Walamma asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qaumih. Jadi berpagian Nabi SAW dengan kaumnya Quraisy di Mekah. Akhbarahum bima arahu Allah min ayatihil kubra. Tuhan beritahu apa dia beritahu kepada Quraisy apa yang Tuhan pertontonkan kepadanya, tanda-tanda ayat, tanda-tanda kebesaran Tuhan terbesar. Fashtadda takzibuhum lah, maka makin
membohongilah mereka kepada Nabi SAW. Wa azahum, dan makin menyakitlah mereka. Wastijra'uhum alaih, dan makin beranilah mereka. Wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ridu nafsahu 'ala al-qaba'il ayyam al-mausim. Jadi pembohongan Quraisy semakin kemuncak dan keyakinan Nabi sallallahu alaihi wasallam pula makin kemuncak juga. Nabi ada keyakinan diri yang sangat luar biasa. Nabi pun telah kenal siapakah dirinya. Walaupun dia keseorangan di muka bumi, tapi dia tidak anggap dia keseorangan lah. Dia orang panggil izzatul mu'min. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Iaitulah kesombongan orang beriman. Ini kesombongan yang baik. Rasa megah dengan kebenaran. Dia tawar diri dia kepada kabilah-kabilah. Tawar apa? Maksudnya tawar sebagai ketua, sebagai pemimpin. Dia nak jadi ketua. Wa yaqulu man rajulun yahmiluni ila qaumihi fayamna'uni. Siapa di kalangan kamu yang boleh bawa aku pulang ke kaumnya lalu mempertahankan aku? Hatta uballigha risalata rabbi, sehingga aku boleh menyampaikan pesan Tuhanku. Fa inna Quraisyan qad mana'uni an uballigha risalata rabbi. Kerana Quraisy telah menghalang aku daripada menyampaikan risalah Tuhanku. Ini hadis dalam Musnad Imam Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Hadza wa ammuhu Abu Lahab la'anahu Allah wa ra'ahu yaqulu lin-nas la tasma'u minhu fa innahu kadzdzab. Tengok. Demikianlah Nabi sedang berucap, tetapi di belakangnya Abu Lahab, saudara dia sendiri, dia kata jangan dengar daripada dia ini, dia pembohong. Fakana ahya'ul arabi yatahamaunahu bima yasma'una min Quraisyin fihi innahu kadhibun, innahu sahirun, innahu kahinun, innahu syairun. Jadi kabilah-kabilah semuanya berjaga-jaga, takut untuk mendekati Nabi SAW kerana media, media Quraisy. Dibayangkan, digambarkan Nabi adalah pembohong, tukang sihir, tukang nujum, penyair yang suka menipu ataupun memperdayakan orang dengan cakap manisnya. Akazibu yakzifunahu biha min tilqa'i anfusihim. Banyak sungguh pembohongan-pembohongan yang mereka lemparkan dengannya. Mereka reka daripada diri mereka sendiri. Wa yusri ilaihim man la tamyiz lahu min al-ahya. Maka mendengarlah cakap mereka orang yang tak reti beza di kalangan orang hidup. Wa ammal awliya fa innahum idza sami'u kalamahu wa tafahamu syahidu bi anna ma yaquluhu haqqun. Kalau orang cerdik, kalau mereka dengar percakapan Nabi, cuba memahaminya, mereka akan menjadi saksi bahawa apa yang diucapkan Nabi SAW adalah benar. Wa annahum muftaruna alaihi fayuslimun. Quraisy hanya mengada-ngadakan cerita dan mereka masuk Islam, tidak melayan apa yang direka cerita oleh Quraisy. Kemudian bidayatu sama'il ansari bin Nabi SAW. Mulalah permulaan Ansar mendengar Nabi SAW. Wa kana mimma sana'a Allahu li ansarihi min al-Aws wal Khazraj annahum kanu yasma'una min hulafaihim min
Yahudil Madinah anna nabiyyan mab'usun fi hadza zamani. Jadi diringkaskan ceritanya, pertemuan Nabi SAW dengan dua kabilah yang menjadi pilihan Allah semata-mata, iaitulah Aus dan Khazraj. Ini ringkas sungguhlah. Sebenarnya Nabi SAW bertemu dengan banyak kabilah. Penasihat Nabi ketika itu ialah Abu Bakar. Kerana Abu Bakar a'lamun nas bi ansabil Arab. Manusia yang paling kenal keturunan Arab. Dia yang bawa Nabi SAW kepada kabilah manalah, kepada kabilah manakah yang patut Nabi jumpa. Kabilah-kabilah besar, kabilah-kabilah yang zau, adadin, wa udadin. Punya bilangan yang ramai dan punya persiapan yang kuat. Lam yasbik lahum asra. Yang belum ada tawanan, mana tidak pernah kalah perang. Banyak Nabi jumpa. Antara yang paling hampir menerima dakwah Nabi SAW ialah kabilah Bani Amir. Bani Amir iaitulah kabilah Badawi besar di timur semenanjung Tanah Arab. Ini kawasan minyak hari ini tu, kawasan Teluk. Dulu kabilah di situ, satu kabilah yang mulia namanya Bani Amir. Mereka ini dikatakan yang paling baik melayan Nabi SAW dan hampirlah mereka beriman. Kalau berimanlah Bani Amir, maksudnya Madinah kita hari ini kawasan yang sibuk dengan minyak itulah, yang penuh dengan pelantar minyak. Zahran, Dammam, Jubail. Itu dulunya Bani Amir. Mereka bersepadang dengan Parsi. Mereka hampir menerima Nabi SAW. Nabi berterima kasih kepada mereka. Cuma Nabi tak boleh terima mereka kerana mereka mensyaratkan bahawa mereka hanya boleh bantu Nabi SAW untuk orang Arab. Tetapi tidak boleh bantu Nabi SAW untuk mengalahkan Parsi. Kerana mereka ada perjanjian dengan Parsi supaya tidak mengganggu Parsi. Nabi SAW tak boleh terima. Nabi kata kalau nak tolong, kena tolong semua sekali. Tidak boleh dibataskan syarat tertentu. Dan Nabi berjanji bahawa untuk mereka adalah kebaikan masa depan. Dan memang betul-betul lah. Mereka antara kabilah yang awal masuk Islam juga. Sehingga dikatakan bahawa Jumaat yang pertama Islam ialah perkampungan Jumaat yang berlaku di satu perkampungan di Madinah. Kemudian Jumaat yang kedua ialah Jumaat yang berlaku di perkampungan Bani Amir di timur semenanjung Tanah Arab. Mereka juga awal masuk Islam. Tetapi yang betul-betul masuk Islam ketika itu ialah dua kabilah yang tidak ada dalam senarai Abu Bakar. Kerana lemahnya mereka dan mereka selalu diganggu oleh Yahudi. Walaupun dua ni kabilah Arab, tapi kabilah yang tidak punya bilangan yang kuat dan tidak punya sejarah kekuatan perang. Apatah lagi ketika itu mereka paling lemah. Mereka baru keluar daripada satu peperangan yang mematikan pahlawan dan orang tua mereka, iaitulah peperangan Bu'as namanya. Tetapi apakah sebenarnya yang menyebabkan Aus dan Khazraj ini menjadi pilihan Tuhan? Inilah yang patut kita tahu. Aus dan Khazraj satu-satunya kabilah yang ada sedikit ilmu pengetahuan. Pengetahuan mereka hasil daripada berjiran dengan orang-orang yang pandai. Walaupun sesatlah. Iaitulah Yahudi. Mereka satu-satunya kabilah yang ada sedikit pengetahuan tentang nubuwah, tentang risalah, tentang kitab. Kerana mereka berjiran dengan Yahudi. Mereka biasa dengar tentang kenabian, kerasulan, bahkan Nabi akhir zaman. Kitab yang Yahudi selalu bercakap tentang, tengok apa yang disebut oleh Ibnu Katsir. Dia kata annahum kanu yasma'una min hulafaihim min Yahudil Madinah.
Mereka biasa dengar daripada kabilah-kabilah yang bertahaluf dengan mereka di kalangan Yahudi. Anna nabiyyan mab'utsun fi hadzal zaman. Seorang nabi diutuskan di zaman ini. Wa yatawa'adunahum bihi idza harabuhu. Yahudi, kita tahulah, Yahudi walaupun berilmu pengetahuan tapi tidak beramal soleh dan tidak punya niat yang baik. Nabi akhir zaman pada persepsi Yahudinya hanyalah untuk memenangkan kabilah mereka mengalahkan kabilah lain. Jadi mereka selalu mengugut arak apabila memerangi mereka bahawa Nabi ini akhir zaman, mereka akan ada Nabi akhir zaman mengalahkan Arab semua sekali. Wa yaqulun inna sanaqtulukum ma'ahu qatla 'adin wa iram. Jadi kami akan membunuh kamu semua sekali sebagaimana dibunuhnya Ad dan Iram. Ini kok Samud dan juga Ad yang diketahui sejarahnya hancur sehingga hilang tanpa baka. Jadi itulah harapan merekanya bahawa Arab tidak akan tinggal baka lagi. Apabila muncul Nabi akhir zaman, Nabi akhir zaman ini akan bersama dengan Yahudi dan mengalahkan Arab. Wa kana al-ansar yahujjuna al-bait kama kanat al-arab tahujjuhu. Tapi ketika bertemu dengan Nabi SAW ini, Ansar sajalah bertemunya. Kerana Ansar yang pergi ke Baitullahil Haram, Yahudi tak datang. Kama kanatil Arab tahujju wa amal Yahudu fala. Falamma ra'al Ansaru Rasulullah SAW yad'u an-nasa ila Allah wa ra'aw amarati sidqi alaih qalu wallahi hadha alladhi tawa'adakum yahudu bihi fala yasbikunnakum ilaih. Jadi Ansar apabila melihat Nabi SAW mengajak manusia kepada Allah, sedangkan mereka ada sedikit latar belakang ilmu pengetahuan, mereka lihat tanda-tanda betul ada pada Nabi SAW sebagaimana sebahagiannya diberitahu oleh Yahudi jiran mereka. Mereka kata, demi Allah inilah yang kita diberi amaran oleh Yahudi tentangnya, maka janganlah Yahudi ambil sebelum daripada kita. Jadi kita ambil dulu Nabi ini sebelum diambil oleh Yahudi. Tengok niat tu pun kadang-kadang taklah betul sangat ya. Tapi ini ilmu. Dalam Imam Ghazali kata, talabtul ilma li ghairillah fa abal ilmu illa an yakuna lillah. Aku tuntut ilmu bukan kerana Tuhan, tapi ilmu dia tidak ke mana dia pergi kepada Tuhan juga. Ya? Jadi Nabi menerima mereka. Walaupun dengan alasan yang sangat tipis, sangat nipis. Walaupun hanya semangat nak lawan Yahudi saja. Nabi kata tak apalah. Boleh terimalah. Inilah satu-satunya kabilah yang boleh menerima Nabi SAW selepas Nabi keletihan. Tidak diterima oleh mana-mana kabilah pada dakwah Nabi SAW. Maka berlakulah bai'ah. Bai'atul Aqabatul Ula. Bai'ah Aqabah yang pertama. Aqabah apa dia? Aqabah ialah salah satu daripada jamarat yang 3. Al-Jamaratus Salasah. Ini di hari Mina kepada orang yang haji pada 10 hari raya 10 Zulhijjah, mereka akan melontar di Aqabah sahaja. Pada hari ke-11, hari ke-12, mereka akan melontar daripada jamrah yang pertama, jamrah yang kedua dan jamrah Aqabah. Aqabah ialah jamrah yang paling hujung, paling dekat dengan Mekah. Jadi di situ Nabi SAW buat perjanjian, pertemuan dengan Aus dan Khazraj ini ketika musim haji. Thumma inna Rasulullah SAW laqiya indal aqabah fil mawsimi 6 nafarin minal ansar kulluhum minal Khazraj. Ya.
Jadi pada tahun itu di Aqabah inilah Nabi bertemu dengan 6 orang di kalangan Ansar, semuanya Khazraj. Ini yang kita tanya sebelum ini, ya. Di antara Aus dan Khazraj, mana yang afdal? Mana yang lebih? Soalan ni boleh tanya, tak ada masalah, ya. Sebagaimana di kalangan Nabi-Nabi, siapa yang lebih afdal? Sebagaimana di kalangan sahabat, siapa yang lebih afdal? Maka di kalangan Ansar, siapa yang lebih afdal? Khazraj lebih afdal. Antaranya ni, As-Sabiqun al-Awwalun, mereka lebih awal. Wahum As'ad ibn Zurarah, wa Auf ibn al-Haris, wa Rafi' ibn Malik, wa Qutbah ibn Amir, wa Uqbah bin Amir, wa Jabir bin Abdullah. Tengok ni, Jabir ada ketika itu. Jabir ni budak. Budak sangatlah. Tapi bertuah dia. Fada'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Islam. Nabi ajak mereka kepada Islam. Nama-nama ni sebenarnya kalau kita tahu, umur dia muda sangat. Umur dia sama ada awal 20 ataupun tak sampai 20. Mereka kabilah yang datang musim haji diwakili oleh anak-anak muda. Bani Amir yang paling hampir nak terima dakwah Nabi, kalau kita tahu kenapa tak boleh terima Nabi SAW akhirnya, ialah kerana keputusan terakhir mereka kepada orang tua. Orang tua lah yang beritahu bahawa kita ada perjanjian dengan Parsi. Jadi kalau nak terima Muhammad ini, hanya boleh terima untuk Miyahil Arab, la Miyahil Furs. Dia kata, untuk perairan Arab sahaja, bukan untuk perairan Parsi. Tetapi Aus ataupun Khazraj ini, Ansar, mereka tak ada orang tua. Ini qadar, takdir yang menentukan bahawa mereka tak ada orang tua. Di mana orang tua mereka? Orang tua mereka mati dalam peperangan setahun sebelumnya, iaitulah peperangan Bu'as. Jadi Yahudi menyangka bahawa Bu'as kita tahu peperangan yang datang daripada racun, kata Yahudi, yang melaga-lagakan di antara Aus dan Khazraj sehingga berperang dua kabilah ini, mematikan semua orang tua mereka. Jadi ketua-ketua penghulu mereka semuanya orang muda, orang tua dah mati. Yahudi menyangka bahawa ini kemenangan mereka. Mereka tidak sangka bahawa inilah bermulanya kekalahan mereka. Kerana orang tua yang boleh menjadi penghalang kepada dakwah baru Nabi SAW telah mati. Jadi keputusan dibuat oleh anak-anak muda. Ini kelebihan anak muda. Khalafaniyashuyuh wa khalafaniyashabab. Itu kata-kata yang masyhur lah. Cuma kena cek balik isbahnya kepada Nabi SAW. Dicanggah oleh orang tua dan dipersetujui, diterima oleh anak-anak muda. Fada'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Islam. Jadi Nabi ajak mereka kepada Islam, fa aslamu mubadaratan ila al-khair. Mereka boleh terima Islam cepat-cepat kepada kebaikan. Summa raja'u ala al-Madinah, kemudian mereka pulang ke Madinah sebagaimana kabilah lain juga pulang selepas haji. Fada'u ila al-Islam, mereka ajak kaum masuk Islam. Kita tahu bahawa Nabi kirim kepada mereka duta Islam yang pertama, namanya Mus'ab ibn Umair. Itu pun saya cadang supaya kita baca macam mana dakwah fardiyah yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair dengan penuh teliti sekali. Dia merancang dengan rancangan yang sangat teliti, menentukan siapa yang patut jumpa siapa. Dan dia ada target ketua-ketua keluarga untuk ditemui. Ini cara Mus'ab, sangat teliti dia. Sebab itulah dialah sebenarnya boleh dikatakan bahawa penyedia jalan persiapan kepada negara Madinah. Dan dia pun telah menerima habuannya lah. Dia mati dalam Mus'ab bin Umair, meninggal dunia dalam perang Uhud tahun 3 Hijrah. Dia di antara yang paling mulia
di perkuburan Uhud selain daripada bapa saudara Nabi SAW Hamzah bin Abdul Muttalib. Bahkan kematiannya lah, terbunuhnya dia dalam perang Uhud lah yang disangka terbunuhnya Nabi SAW. Dan dia dapat mulia sungguh. Seorang yang mati sebelum diuji dengan fitnah dunia. Dia mati dengan sangat miskin. Sehingga diletak kafan di kepalanya, terbuka kakinya. Diletak di kakinya, terbuka kepalanya. Dan dia tidak ada harta yang lebih daripada itu. Lalu Nabi perintahkan supaya dia ditutup bahagian atasnya dan bahagian kakinya diletak jerami-jerami ataupun pohon-pohon kayu, daun-daun kayu. Ya. Ini Mus'ab bin Umair yang sangat berjasa berdakwah kepada Aus dan Khazraj. Fafashal Islamu fiha, Islam berkembang di Madinah hatta lam tabqa darun illa waqad dakhalahal Islam. Tidak berbaki satu rumah melainkan masuk Islam lagi. Semua sekali masuk Islam. Kita boleh baca antaranya kisah yang paling akhirnya Islamnya Abu Darda. Abu Darda seorang peniaga. Lewat dia masuk Islam. Bukan kena degil tapi kena sibuk peniaga. Tapi akhirnya dia pun masuk Islam juga. Itu pun saya cadang supaya baca. Kisah Islamnya Abu Darda. Di antara Aus dan Khazraj yang paling akhir masuk Islam. Falamma kana al-'amul muqbilu ja'a minhum 12 rajulan. Tahun depan datang 12 orang. As-sittatul awail, 6 yang tadi, kecuali Jabir. Jabir tak datang dah. Wa ma'ahum Mu'adz bin al-Haris wa Zakwan. Wa qad aqama Zakwan hadza bi Makkah hatta hajara ila al-Madinah. Wa yuqalu innahu muhajiriyun ansari. Ada seorang tu Zakwan, dia tak balik ke Madinah selepas daripada Bai'ah Aqabah yang kedua ini. Jadi dia antara yang bergelar muhajiriyun ansariyun. Nak panggil muhajir pun boleh, ansar pun boleh. Wa Ubadah ibn Samit wa Abu Abdurrahman wa Yazid ibn Sa'labah wa haula 10 min al-Khazraj. Khazraj lebih ramai. Wasnani min al-Aus. 2 daripada Aus, iaitulah Malik bin Jihan dan Uwaim ibn Sa'idah. Ya. Kemudian fabaya'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka bai'atin nisa. Jadi berlaku bai'ah. Ini bai'ah yang pertama namanya bai'atun nisa. Bai'ah perempuan. Sedangkan yang bagi bai'ah ni semua lelaki-lah, ya. Kerana tidak mengandungi peperangan. Tak ada kisah perang lagi. Tak ada kisah dimak, darah mempertahankan Nabi SAW sebagaimana dipertahankan keluarga dan harta benda. Walam yakun umira bil qitalu ba'. Jadi belum diperintahkan perang. Yang diperintahkan hanyalah supaya memperkukuhkan akidah dan juga akhlak. Falamma sarafu ila al-Madinah ba'asa ma'hum Rasulullah SAW Amr ibn Ummi Maktum wa Mus'ab ibn Umair yu'allimani man aslama minhumul Quran. Jadi Nabi hantar Ibnu Ummi Maktum dan Mus'ab ibn Umair mengajar sesiapa yang masuk Islam di kalangan mereka Quran. Wa yad'uwani ila Allah fa nazala ala Abi Umamah As'ad ibn Zurarah wa kana Mus'ab bin Umair ya ummuhum wa qad jama'a bihim yawman bi 40 nafsan. Jadi pernah dilakukan Jumaat dah. Sebab itulah Jumaat ini dikatakan berlaku sebagai persiapan
kedatangan Nabi SAW. Menjadi amalan Aus dan Khazraj berhimpun memberi ingat pada hari Jumaat sebelum kedatangan Nabi SAW. Itu cadangan asal mereka. Namanya ialah Yaumul Arubah, hari Arab depan, lawan dengan hari Yahudi. Ini fikiran As'ad bin Zurarah. Sebab itulah syariat Jumaat ini asalnya ilham yang baik dikurniakan kepada penghulu Ansar, iaitulah As'ad bin Zurarah. Dialah yang diberi ilham untuk menghimpunkan orang Arab sehari awal daripada Yahudi. Yahudi berhimpun pada hari Sabtu, Nasara berhimpun pada hari Ahad. Jadi As'ad bin Zurarah kata kita lebih baik daripada mereka, kita dahulukan berhimpun pada hari Jumaat. Tiba-tiba datang sungguh takrir, ikrar, persetujuan. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Wa kana Mus'ab ibn Umar ya ummuhum. Jadi Mus'ab bin Umair telah menjadi imam Jumaat sebelum Nabi SAW. Wa qad jama'a bihim yawman bi 40 nafsan. Pernah satu hari sampai 40 orang. Ramailah ketika itu. Fa aslama ala yadayhima basharun katsir. Ramai yang beriman. Disebut nama di situ. Usaid, Sa'ad, wa aslama bi islamihima jami'u bani abdi ashhal ar-rijal wan nisa illa Usairim. Tengok tu nama teliti. Ada orang kata catatan menama ini. Abdi Ashhal tidak masuk Islam, lewat masuk Islam. Dia hanya masuk Islam pada hari Uhud. Kita tahu hari Uhud ni ialah Uhud ialah kisah munafikin yang pertama. Nifaq belum muncul sebelum ni. Kemunculan pertama mereka secara nyata ialah pada perang Uhud. Sebab itulah dalam surah Ali Imran panjang kisah mereka ini. Ketika Tuhan memberi pelajaran tentang kekalahan orang Islam pada perang Uhud, mari daripada perangai-perangai munafikin. Mereka lah yang menzahirkan diri mereka sebagai munafik selepas kemenangan Badar. Tapi Usairim ini dia tidak terlibat dengan golongan munafikin. Dia jujur Islam, lewat Islam. Dia Islam pada hari itu. Orang nak perang dia baru masuk Islam. Dan dia tak pernah semayang pun lagi.